Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah yang besar, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada anugerah yang besar apabila Allah menerima akan amal soleh yang dilakukan oleh hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah penerimaan Allah Taala kepada hamba-Nya di atas amal ibadat yang dilakukan itu sebenarnya sudah cukup bagi hamba-Nya. Maka tidak perlulah hamba-Nya memikir tentang balasan. Adakah wajar ia mendapat pahala ataupun banyak mana Allah memberi pahala kepadanya. Bahkan itu serah kepada Allah kerana sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui bahawa sebenarnya hakikatnya kita tidak ada amal pun. Kalau kita boleh beramal, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah Allah yang paling besar ialah berupa ketaatan yang diberikan kepada hamba yang terpilih ataupun hamba yang ia kendaki. Jadi ini bermakna ketaatan yang kita lakukan itu adalah terdiri daripada pemberian Allah dan Allah memilih hamba-hambanya. Bermaknanya tidak semuanya yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik saja menyedari bahawa adalah amat rasa tidak wajar kita mempertikaikan, mengingatkan balasan-balasan daripada Allah Ta'ala ini, kerana itu adalah hak Allah akan memberi balasan kepada hamba-Nya yang beramal. Tetapi yang sewajarnya adalah kita memikirkan hak kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan ibadat dalam keadaan sempurna ataupun tidak sempurna. Jadi Ustaz ucapkan selamat datang kepada semua para jemaah yang ada di Terengganu, luar pada Terengganu, di Semenanjung, di luar Sabah Sarawak, Singapura dan seumpamanya. Dan kita mohon pada Allah mana-mana yang sakit di kalangan jemaah kita agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sampai kepada muka surat yang ke-78. Muka surat 78. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Iza arada an yazhara fadluhu alaika khalaqa wa nusiba ilaika wa nasaba ilaika. Apabila dikhendaki, Iza arada, yakni iza aradallah. Apabila dikhendaki Allah akan menyatakan anugerahnya atasmu. Apabila Allah menghendaki menyatakan, yakni memberikan. Memberi anugerah atasmu di dalam dunia. Allah Ta'ala nak beri anugerah kamu dalam dunia dan di dalam akhirat. Nascaya dijadikannya dan dibangsakannya, yakni dinisbahkan amal itu kepadamu, maka Allah akan jadikan kamu boleh beramal. Apabila sahaja Allah nak beri kepada kamu anugerah, maka bila Allah nak memberi kepada kamu anugerah, Allah beri kamu bentuk amal. Allah nisbahkan kamu amal, Allah ciptakan kamu boleh beramal. Maka anugerah yang besar adalah anugerah khidmat pada Allah. Allah beri amal. Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Sebab itu, orang yang mendapat selain daripada amal itu, mereka menyangka itu anugerah yang besar.
saya dapat rumah besar, saya dapat kenderaan, saya ada pangkat, merasakan itu anugerah yang besar. Tapi sebenarnya anugerah yang besar itu adalah ibadah, adalah ketaatan. Maka iza arada Allah an yazhara fadluhu. Bila Allah ingin menzahirkan akan kelebihannya, Allah Ta'ala ingin melebihkan maknanya, menzahirkan akan kemuliaannya, maka Allah Ta'ala nisbahkan, nisbahkan kamu kepada amal. Sehingga kamu dapat beramal kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Artinya, dijadikan kamu taat. Dijadikan kamu dapat melakukan ketaatan. Maka seseorang itu boleh melakukan ketaatan, dia kena memahami bahawa yang pertama, dia ini diberi taufik oleh Allah. Sebab tu dia boleh buat taat. Diberi taufik, ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bila mana dia buat taat, bermakna dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sebab ramai-ramai orang orang ini dipilih boleh pergi ke Mekah. Ramai-ramai orang ini dipilih boleh pergi mengerjakan umrah dan seumpamanya. Jadi seorang itu mampu melakukan amal adalah disebabkan bahawa dia mendapat pertolongan Allah, dan yang kedua dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah disebabkan dia dikasihi oleh Allah. Bila Allah mengasihi dia, maka Allah pemudahkan dia beramal. Ini tanda bahawa orang ini bila Allah nak tunjukkan kelebihannya ataupun Allah kurniaannya, Allah nak menzahirkan kurniaannya, Allah zahirkan orang itu boleh beramal. Maksud dia apa? Maksudnya dijadikan kamu taat. Dijadikan kamu taat dan dibangsakannya kepadamu. Maka dibangsakan, dinisbahkan kepada kamu buat taat. Maka dikatakan ini hamba-Ku yang membuat taat. Sebenarnya, kita sudah baca semalam, sebenarnya Allah Ta'ala telah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan apa yang kamu lakukan. Jadi yang kita lakukan ini, kita tak, maknanya Allah cipta. Ingat, ketaatan yang kamu lakukan itu ciptaan Allah. Maka kalau Allah tidak mencipta kita melakukan taat, kita tak boleh buat taat. Tapi macam mana kita boleh sembahyang, kita boleh berzikir? Itu makna Allah pilih kamu. Dan Allah mencipta kamu, mencipta ketaatan kepada kamu. Bila mana Allah menciptakan ketaatan, orang-orang yang mengenal Allah, dia akan tahu dia tidak ada amal. Amal itu Allah beri. Allah beri. Maka, bila Allah memberi amal, lalu Allah nisbahkan kamu beramal. Padahal hakikatnya bukan kita yang beramal. Kita boleh beramal adalah kerana Allah beri amal. Tetapi Allah mengatakan, Udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dalam syurga dengan apa yang kamu disebabkan dengan apa yang kamu amal. Apa yang kamu lakukan. Bermakna apa? Bermakna orang itu dinisbahkan oleh Allah, kamu masuk syurga dengan apa yang kamu amal. Bermakna kamu beramal, kamu boleh masuk syurga. Maka Allah nisbahkan kepada hamba-Nya yang beramal. Nisbahnya. Tetapi hakikatnya, hamba itu tidak ada amal. Hamba itu tidak ada amal. Yang ada amal itu adalah yang amal itu datang daripada Allah. Baik, contoh. Contoh nak bagi faham begini. Contoh kita mengajar seorang itu menulis. Dia pun menulis. Kemudian orang tu pandai menulis. Lalu kita pun kata dia, oh kamu ni memang pandai menulis. Lalu orang tadi akan kata, saya tak pandai. Tapi kamu yang ajar saya pandai menulis. Kalau orang yang ajar tadi nak bagi hadiah, cuba tolong tulis kalimah bismillah. Dia pun tulis, saya bagi hadiah pada awak. Orang tu akan rasa malu, Allah. Sebenarnya saya tak pandai, kamu yang ajar. Hakikatnya Allah yang memberi amal
kamu tidak ada amal. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan kemuliaan Allah. Allah muliakan orang yang beramal. Allah mengatakan, udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Kamu masuk syurga dengan apa yang kamu amal. Maka Allah nisbahkan, wahai hamba-Ku yang beramal. Maknanya, sebab itu orang-orang yang mengenal Allah, dia merasa malu dengan Allah. Sebab apa? Kerana Allah lah yang memberi amal, namun Allah menisbahkan bahawa kita yang beramal. Masuklah kamu dalam syurga dengan apa yang kamu lakukan, yakni dengan apa yang kamu beramal. Kata Sahal ibnu Abdullah As-Tusturi. Kata Sahal ibnu Abdullah, jika seorang hamba melakukan amal atau kebaikan, dia melakukan amal kebaikan, lalu dia berkata, Engkaulah ya Allah yang memberi kurnia taufik, yakni pertolongan, dan Engkaulah yang memudahkan urusan aku. Ketika sang hamba mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang memberi pertolongan kepada aku sehingga aku dapat melakukan amal, dan Engkaulah yang memudahkan urusan aku sehingga aku boleh beramal, lalu Allah berkata, wahai hamba-Ku, Engkau telah berbuat taat kepada aku, dan Engkau telah mendekatkan dirimu kepada aku. Bila sang hamba tadi menyandarkan kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang membuat taat, Engkaulah yang memberi ketaatan kepada aku sehingga aku boleh buat taat. Lalu Allah memuji, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Engkau adalah orang yang benar-benar beramal. Orang yang benar-benar beramal. Sebaliknya, jika seorang itu berkata, dia mengatakan bahawa hamba sudah beramal, saya sudah beramal, banyaknya amalan saya sudah beramal. Katanya dia tadi, dia telah menyandarkan amal itu datang daripada dirinya. Dia merasakan dia sudah beramal. Dia tak kata, ya Allah, aku beramal dengan pertolonganmu. Tetapi dia mengatakan bahawa aku ini telah melakukan amal. Dia menyandarkan kepada dirinya. Maka Allah pun berpaling daripada dia. Allah pun berpaling kepada dia tadi kerana orang ini sudah tidak ada adab. Dia lupa dia boleh beribadat. Itu Allah tolong. Tapi dia menyandarkan kepada dirinya. Dia tak sandarkan kepada pertolongan Allah Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, akulah yang memberi hidayat. Akulah yang memberi pertolongan kamu. Akulah yang memudahkan. Bukan pada diri kamu. Lalu Allah Ta'ala berpaling daripada mereka. Orang yang mengatakan demikian. Dan Allah Ta'ala muka marah kepada dia. Kerana dia menyandarkan amal tu kepada dirinya. Jadi dalam keadaan macam itu, bila seseorang itu melakukan amal, dia kena faham, Allah Ta'ala telah menciptakan amal untuk dia. Dan Allah menisbahkan amal kepada dia. Siapa yang nisbahkan amal? Allah. Allah yang menisbahkan kamu beramal. Kita tak boleh nisbah kita beramal. Yang menisbahkan beramal Allah, bukan kita. Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, kau telah beramal. Udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah dalam syurga sebab kamu beramal. Kita pula sebagai adab dengan Allah, kita tak kata, ya Allah, benar, aku telah beramal. Tak boleh. Kita kena mengatakan, ya Allah, aku beramal dengan pertolonganmu. Maknanya, aku boleh beramal dengan pertolonganmu. Jangan kata aku sudah beramal. Maknanya jaga-jaga. Kadang-kadang tak sedar kita. Kita boleh baca Quran dengan baik. Alhamdulillah, kepakaran saya adalah membaca Quran. Kepakaran saya. Maknanya dia sandar diri dia, dia yang pakar, dia yang hebat. Saya mahir dalam bidang ini, bidang ini. Tanpa dia sedar, dia telah menyandarkan ilmu itu atas dirinya. Maka orang-orang yang saleh, yang tawaduk, dia tidak akan kata begitu. Maknanya dia tidak akan kata begitu. Kecuali disandar kepada Allah.
Sama ada dia kata, Alhamdulillah Allah telah memberi kepada saya sedikit ilmu untuk mengajar kamu. Itu lain. Dia ada sandar pada Allah. Tapi kalaulah orang itu hanya menyandar pada dirinya saja, saya adalah kepakaran saya bidang ini. Saya mahir dalam bidang ni, tanpa dia menyandarkan kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu Allah berpaling dengannya. Apa Allah Ta'ala kata? Tidak. Bukan kamu yang mencipta. Bukan kamu yang bijak. Bukan kamu yang alim. Yang alim itu aku, kata Allah. Bila kamu kata, Allah seorang itu berkata, aku telah beramal. Aku telah beramal. Maka ketika itu Allah mengatakan, bukan kamu yang beramal. Aku yang menciptakan amal. Maka menjadi salah adab kepada kita sebagai hamba, menyandarkan amal itu kepada kita. Menisbahkan kita yang beramal, menyandarkan amal itu pada kita. Maka tasawuf ini murni, suci. Dia menyucikan dirinya, maknanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seorang yang melakukan amal, itu adalah anugerah Allah. Semua yang boleh semayang itu anugerah Allah. Semua boleh semayang. Tetapi dalam orang yang beramal itu dikira dapat anugerah Allah. Puasa tak? Puasa belaka. Alhamdulillah. Semua puasa. Kalau tanya pelajar-pelajar, contohnya hari Arafah baru ni. Puasa tak? Semua puasa belaka. Alhamdulillah. Semua puasa. Siapa yang memberi puasa? Allah. Siapa yang menolong kamu puasa? Allah. Anugerah. Tetapi ada orang yang puasa, dia dapat menjaga adab ketika berpuasa. Ini dipanggil kesempurnaan puasa. Kesempurnaan taat. Maka kesempurnaan taat itu, orang itu dikira orang yang telah melalui ataupun yang telah mendapat takwa dan ikhlas kepada Allah. Maka kesempurnaan ibadat duduk pada ikhlas dan takwa kepada Allah. Bila mana dia ini beribadat dalam keadaan ikhlas dan takwa, maka malaikat berkata, malaikat menyeru, ya Allah, hamba-Mu itu telah melakukan ketaatan. Ketika mana malaikat menyeru saja, lalu sang hamba tadi mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau memberi pertolongan kepada aku dalam melakukan ibadat. Allah berkata, wahai malaikatku, dia adalah orang yang benar-benar beramal. Maka nisbah beramal duduk pada siapa? Allah yang menisbahkan. Inilah yang dimasukkan. Yang dimasukkan wa nasaba ilaika. Allah menisbahkan kepada kamu. Maka buruk adab kita selama ini, salah adab pula kita kepada Allah Ta'ala itu adalah kita menyandarkan amal itu daripada kita. Sedangkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemarin kita bahas dah. Salah adab kita duk fikir ke pahala. Salah adab fikir ke balasan. Hari ini kita mengetahui ada lagi kita salah adab dengan Allah. Macam mana menghadap salah adab kita dengan Allah? Iaitu kita menisbahkan amal itu kepada kita. Apabila sudah musyahadah kepada Allah, sudah memandang, oh kalau begitu aku beribadat, Allah yang memberi aku ibadat. Allah lah yang menolong aku sampai aku boleh sembahyang. Sembahyang. Maka ketika itu hendaklah seorang itu merasa malu dengan Allah. Merasa malu dengan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih pilih kita boleh beribadat. Masih lagi pilih kita boleh ibadat kepada Allah. Sedangkan kita ini banyak salah adab dengan Allah. Banyak dosa. Banyak maksiat. Banyak salah adab dengan Allah. Allah pilih lagi. Boleh lagi beribadat. Kalau ikutkan dosa lidah kita dah layak dah nak sembahyang contohnya. Kalau ikutkan dosa mata kita dah layak dah nak beribadat pada Allah. Tapi Allah pilih lagi. Biarlah kamu keluar lidah, cakap bawa dosa,
mata memandang haram, telinga mendengar maksiat, mungkar, mengumpat dan seumpamanya. Tapi Allah pilih lagi kamu boleh beribadat. Maka hendaklah kamu merasa malu kepada Allah. Merasa malu kepada Allah Ta'ala. Dan apabila seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah, maka hendaklah dia sentiasa memohon, berdoa kepada Allah agar ibadat kita diterima. Kita berdoa agar Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada amalan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal salatana. Terimalah amal ibadat kami. Mu kena rasa malu. Mana mu ada ibadat? Mana ada ibadat pun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Ibadat Allah cipta, Allah yang beri. Hakikatnya mu tak ada milik ibadat pun. Maknanya sedangkan kita tidak ada ibadat. Kita tidak ada ibadat, tapi kita kata, ya Allah, terimalah ibadat aku. Ibadat bukan ibadat kamu, kamu tidak ada ibadat. Kamu tidak ada ibadat. Tetapi Allah Ta'ala sandarkan kamu, bahawa kamu ini melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena faham, apa dia? Amal ciptaan Allah, taat ciptaan Allah, tetapi Allah nisbahkan tadi kepada kita semua, kepada hamba dia. Maka taat itu datang daripada Allah dengan pertolongan Allah situ. Taat itu datang daripada Allah dengan pertolongan Allah. Dan dikatakan bahawa maksiat itu, bagaimana dengan maksiat? Maksiat itu sandarkan pada diri kamu. Jangan sandar pada Allah. Jangan salah faham pula. Kalau kita sandar amal kepada kita, kita salah adab dengan Allah. Sandarkan amal itu kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang telah memberi taufik kepada aku. Engkau lah telah memberi taufik pertolongan kepada aku. Maknanya. Baik, kita tengok di sini. Artinya, dijadikan taat itu dibangsakan kepadamu. Allah jadikan taat dibangsakan kepada kamu, yakni Allah yang berkata, kamu yang melakukan taat. Dan dia kata, dan demikian anugerahnya yang amat besar atasmu. Dan itulah anugerah yang paling besar. Cukup dah. Jangan duk fikir lagi. Bagi kita anugerah yang besar tu syurga. Tak. Kamu boleh taat, itu anugerah yang besar dah. Itu anugerah yang besar atas kamu. Kenapa kita kata anugerah yang besar? Kerana dikatakan bahawa kita dipilih oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang dipilih. Tak layak dipilih, tak kerasa anugerah. Kita tak layak, tapi dipilih oleh Allah Ta'ala. Kita tak layak pun, contohnya. Tapi orang pilih. Maka ini satu anugerah, satu tu. Tak layak pun dapat hadiah tu, tapi dia panggil, saya bagi hadiah pada awak ni. Maka ini satu benda yang besar. Satu benda yang besar bagi kita. Maka kita tak layak ni. Tak layak pun nak dekat Allah. Tapi Allah pilih kita boleh beribadat pada dia. Maka sekaliannya itu dengan kudrat Allah. Yang kamu boleh buat taat itu dengan kudrat Allah. Bukan dengan kudrat kamu. Dan taat itu setengah daripada kurnianya. Kurnia Allah Ta'ala. Artinya dijadikannya bagimu kuasa atas amal. Allah Ta'ala beri kemampuan kamu boleh beramal. Sehingga kita boleh semayang 4 rakaat. Ingat, jangan pandang rendah amal ibadat. Orang yang angkat berat, berkilo-kilo. Dia angkat berat. Belum tentu boleh mampu angkat takbir 2 rakaat. Maknanya, ini anugerah Allah Ta'ala. Dan ditunjukinya engkau kepadanya. Yang mana kamu boleh buat taat adalah disebabkan Allah tunjuk kamu. Allah beri petunjuk kepada kamu. Sehingga kamu rasa teringin nak buat amal ibadat. Maka kamu boleh buat amal ibadat kerana Allah memberi petunjuk kepada kamu. Dan ditolongi engkau atasnya. Dan Allah beri taufik pula kepada kamu. Allah beri petunjuk dan Allah memberi taufik kepada kamu. Begitulah maknanya kena memahami. Tak mampu kita beribadat sebenarnya tetapi Allah. Maka bila dapat buat taat, nisbahkan kepada Allah. Nisbahkan kepada Allah. Allah semualah yang memberinya.
Semuanya memberi. Jadi, kebaikan itu adalah dari pertolongan Allah. Bila seseorang dia sedar itu pertolongan Allah, dia rasa bersyukur ini pertolongan Allah, maknanya maka dia pun makna Allah pun bersyukur, Allah pun gembira dengan hamba tadi. Ini ada satu soalan. Kalau jadi seorang itu lebih taat berbanding orang lain kerana Allah tentukan dari awal. Kerana Allah tentu dari awal ke macam mana? Kita sebagai hamba, apakah daya kita? Maaf atas soalan. Macam mana ni? Kalau jadi seorang itu lebih taat berbanding orang lain. Ketentuan Allah Ta'ala ke atas ketaatan seseorang itu, ia melibatkan apaan Allah, perbuatan Allah. Contoh, orang ni Allah Ta'ala beri ilmu banyak. Orang ni Allah Ta'ala beri amal banyak. Orang ni Allah Ta'ala beri banyak. Maka itu apaan Allah, ketentuan Allah. Adapun kita kena memandang bahawa apa yang Allah beri pada kita. Kalau Allah memberi pada kita, kita boleh semayang 2 rakaat. Tok guru kita boleh semayang 8 rakaat. Kita kena bersyukur. Dan menerima itu pemberian-pemberian yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Yang paling penting kita menjaga adab kita dengan Allah. Maknanya, dapat 2 rakaat ke, dapat 4 rakaat pun, kita kena melihat ini pertolongan Allah. Orang tu dapat buat 8 rakaat, itu pertolongan Allah yang Allah beri kepada dia. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi bahagian-bahagian mereka dalam kehidupan atas muka dunia. Maka ada Allah Ta'ala beri bahagian dia ibadat banyak, ada yang beri harta banyak dan seumpamanya. Jadi, apa yang kita belajar malam ini, tugas kita kena menyedari amal tidak ada daripada kita kecuali hanya pertolongan Allah Ta'ala. Okey, baik. Bila seorang tu nampak dia beribadat, dia kata, Ya Allah, Alhamdulillah Kau telah memberi pertolongan kepada aku untuk beribadat. Aku tak mampu beribadat kecuali dengan pertolongan-Mu. Ketika itu, Allah kasih kepada hamba dia. Allah suka kepada hamba dia tadi. Tetapi apabila dia memandang kepada dirinya, aku telah beribadat, maka Allah tidak suka. Allah berpaling daripada dia. Paling daripada dia. Maka dalam keadaan macam itu, dia kena menyedari bahawa apa yang Allah Ta'ala kurniakan diri daripada amal, tugasnya bersyukur kepada Allah. Tugasnya kena bersyukur kepada Allah, memandang kepada Allah. Nisbah ibadat duduk pada Allah, bukan duduk pada kita. Maka hak engkau itu bahawa jangan engkau bangsakan bagi dirimu akan sesuatu daripada segala amal. Ini kesimpulannya. Hak kamu jangan bangsakan amal itu pada diri kamu. Tidak boleh. Maka dengan sebab itu, tengok ketika mana Rasulullah SAW berada di Gua Hira, maka malaikat kata, Iqra, bacalah oleh kamu. Rasulullah mengatakan apa? Aku tidak ada ilmu. Aku tak pandai membaca. Ma'ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Ketika mana orang bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kerajaannya yang besar, hartanya yang banyak, Nabi Allah Sulaiman kata, Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Allah. Dia tak kata, ini adalah daripada usaha saya, tak ada. Dia kata, Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Allah Ta'ala. Itu sifatnya. Maknanya, menunjukkan bahawa seseorang itu tidak ada memiliki hatta beramal sekalipun. Sesiapa yang menisbah dirinya ada amal, maka sebenarnya dia telah terhijab dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari segi amal begitu. Maka manusia ni, kata Ibnu Ajibah, manusia ni duduk kepada 3 kelompok. Manusia ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang terdedah dengan azab. Terdedah dengan azab. Seperti apa?
seperti menyalahkan Allah. Ini takdir Tuhan ni. Ini takdir Tuhan. Saya buat maksiat sebab Allah Ta'ala takdirkan saya jadi maksiat. Ini terdedah. Dia akan mendapat kemukaan. Ataupun dia mengatakan bahawa saya adalah seorang yang banyak beribadat. Dia menisbahkan dirinya. Saya untuk beribadat, saya boleh baca Quran banyak-banyak. Maknanya. Maka dia nisbahkan pada dirinya. Maka yang pertama, manusia itu terdedah dengan azab. Terdedah dengan azab. Seperti melakukan taat, dia menyandarkan kepada dirinya, melakukan maksiat, menyalahkan Allah. Itu satu. Kelompok yang terdedah dengan azab. Sekali lagi, terdedah dengan azab sebab apa? Ketika mana melakukan taat, disandarkan pada dirinya. Akulah yang taat. Akulah yang bijak. Akulah yang alim. Dia sandar dirinya. Ketika dia buat maksiat, dia kata, Allah telah takdirkan aku buat maksiat. Maka inilah golongan yang terdedah dengan azab. Golongan ini dimukai oleh Allah. Wal'iyazubillah. Yang kedua, golongan yang mendapat kelembutan Allah. Golongan yang mendapat kelembutan Allah. Seperti apa? Seperti dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat, dia bertaubat kepada Allah dan dia menyandarkan kepada dirinya. Macam Nabi Adam AS. Apa dia kata? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Dia sandar diri dia. Jadi, kalaulah maksiat, sandar diri, jangan sandar pada Allah. Kalau buat taat, sandar pada Allah. Kalau buat maksiat, sandar pada dirinya. Maka terdedah dia. Yang kedua dengan kelembutan. Bila mana buat maksiat, dia sandarkan kepada dirinya. Sandarkan kepada dirinya. Maka ini orang yang mendapat kelembutan Allah. Kelembutan Allah. Dan yang ketiga. Yang ketiga, orang yang mendapat kemuliaan Allah. Yang kedua tu dia buat maksiat. Maksiat dia sandarkan kepada dirinya, lalu dia bertaubat. Dan yang ketiga, orang yang mendapat kemuliaan Allah. Orang yang mendapat kemuliaan Allah adalah orang yang diberi taufik pada amal. Diberi pertolongan pada amal, lalu amal tu disandarkan kepada Allah. Inilah dia orang yang dapat kemuliaan. Inilah dia orang yang dapat kemuliaan. Maka orang yang macam ini, dia semakin dia beramal, semakin merasa tidak ada amal. Adapun kita, bila beramal sikit, merasa sudah beramal. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Fa min nafsik. Apa-apa yang menimpa kepada kamu daripada kebaikan, fa min Allah, daripada Allah. Apa yang Allah beri pada kamu daripada kebaikan, fa min Allah, daripada Allah. Allah beri sembahyang, Allah beri puasa, daripada Allah. Wa man asabaka min sayyiatin, apa-apa yang menimpa kepada kamu daripada kejahatan, keburukan, jatuh pada maksiat, wa min nafsik, daripada diri kamu. Aku ini jahat, aku ini ahli maksiat, aku ini dosa, aku ini begini-begini. Dia tak sandarkan pada Allah. Dia tak kata, Allah takdirkan saya jadi maksiat. Allah lah yang mentakdirkan saya jadi maksiat. Astagfirullah. Maknanya apa? Maknanya dia telah sandarkan kepada Allah. Ini orang yang tersalah. Orang yang salah adab yang besar dengan Allah. Walaupun hakikatnya memang sebenarnya datang daripada Allah. Yang maksiat memang daripada Allah. Tetapi Allah mengajar kamu adab sebagai hamba. Adab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi jangan nisbahkan amal pada diri kamu. Dan kata Abu Yazid radhiyallahu anhu,
telah tersalah aku dalam perjalanan aku 4 perkara. Kata Abu Yazid, ada 4 perkara yang aku tersalah. Salah sangka. Apa dia 4 perkara tadi? Telah menyangka aku bahawa aku menyebut akan dia. Bahawa aku ni sudah banyak berzikir. Aku ni sudah banyak berzikir. Sebut dia. Jadi, padahal bukan dia yang berzikir. Allah yang beri zikir. Maka dia nisbahkan pada diri je. Allah. Bapalah. Maknanya, maka aku menyangka bahawa aku sudah banyak berzikir. Maka tersalah aku rupanya. Dan yang kedua, menyangka aku mengenal akan dia. Aku menyangka sudah aku kenal pada dia. Aku kenal, aku ada ilmu. Maka sebenarnya kamu tak ada ilmu. Kamu belum lagi mengenal Allah. Dan yang ketiga, aku menyangka bahawa aku kasih akan dia. Menyangka bahawa aku kasih kepada Allah Ta'ala. Tetapi rupanya jauh lagi. Masih lagi bersandar dengan amal. Dan yang keempat, aku menyangka dan menuntut akan dia. Maka tak kala telah kesudahanku, maka aku lihat akan sebutnya dahulu daripada menyebutku. Maka aku tuntut dia. Aku minta balasan dia. Aku duk fikir-fikir balasan pada dia. Ini juga tersalah adab. Maknanya banyak. Maka yang pertama, tersalah adab sebab apa? Kerana menyandar pada amal. Merasa sudah beramal. Merasa sudah banyak beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, tersalah adab dari segi apa? Merasa sudah mengenal Allah. Sudah ada ilmu. Padahal tidak ada ilmu lagi. Allah yang mengenalkan kita pada dia. Maknanya bukan kita yang pandai-pandai mengenal Allah. Allah lah yang mengenal kita. Jadi kita orang-orang awam mengenal Allah dengan ilmu. Allah itu wujud, qidam, baqa dan seumpamanya. Hati tak rasa lagi. Hati tak rasa. Cakaplah Allah kudrat, iradat. Takut lagi kudrat orang lain pada kudrat Allah. Maka rasa sudah kenal. Rupanya tak kenal lagi. Rupa-rupanya baru kenal dengan ilmu. Tidak sampai kepada merasa. Rupanya tersalah dia. Ataupun dia merasakan bahawa dia sudah kasih kepada Allah. Tetapi sebenarnya belum lagi. Ada lagi yang dikasih selain daripada Allah. Dan yang keempat, dia merasakan bahawa dia memikirkan tentang apa yang Allah, dia menuntut kepada Allah, memikirkan apa yang Allah nak beri pada dia. Sedangkan tersalah dia yang patut fikir apa yang dia perlu khidmat pada Allah. Kita duduk fikir ke syurga, kita tak fikir amal ibadat kita. Begitu gambarannya. Gambaran dia. Maka dikatakan bahawa, bila mana seorang tadi melakukan ketaatan, dia hendaklah hamba yang melakukan ketaatan tadi, maknanya yang melakukan ketaatan, seorang yang melakukan ketaatan itu dia kena ada tiga apa dia panggil, tiga keadaan. Ketika mana melakukan ketaatan, dia ada 3 keadaan. Yang pertama, melihat itu adalah anugerah Allah. Jangan melihat itu adalah kebijaksanaan, itulah kerajinan dia. Yang pertama, dia kena lihat bahawa itu adalah anugerah Allah. Ada soalan. Ada ustaz memberitahu kitab hikam ini terlalu tinggi bagi orang awam yang mula-mula nak belajar ilmu agama. Benarkah ustaz? Dulu masa ustaz baca kitab hikam tu memang ada orang kecam kita dan seumpamanya. Jadi sebenarnya kitab hikam ini kitab mengajar kita adab. Dan seseorang tadi kena mengetahui adab dengan Allah. Maka apa salahnya belajar kitab hikam? Kitab hikam ini tinggi mengikut huraian dia. Kalau ada orang huraian yang lebih dalam, menceritakan tentang perjalanan para wali, memang tinggilah. Tetapi dia ada peringkat dia. Maknanya, dengan arti kata, kitab hikam ini, kitab yang mengajar kita cara kita nak berjalan dengan Allah. Hanya, yang pertama,
kitab tu tak salah kena rujuk kepada orang yang membawa tadi perjalanan. Yang kedua, duduk pada orang yang memahami. Kan salah faham jadi faham dah lahir. Maknanya. Jadi ustaz sudah berbincang dengan ulama-ulama yang kita kenal, maknanya di antaranya Tuan Guru Syekh Sanusi di Kedah. Beliau kata boleh kita mengajar kitab hikam kepada orang ramai untuk memahami perjalanan kepada Allah dengan cara asas mengenalkan asas-asas tasawuf kepada mereka. Jadi tidak salah sebenarnya membaca kitab hikam. Kalau tinggi ustaz pun tak pandai, setara ni je kita ilmu tinggi-tinggi tu tak pandai. Okey, baik. Jadi kembali balik, keadaan orang yang melakukan taat ni dia ada 3. Apa dia? Yang pertama, melihat itu adalah anugerah Allah. Ini nombor 1. Yang kedua, yakni mengutamakan adab ketika taat. Macam mana adab? Adab lah yang kita sandarkan Allah Ta'ala lah yang memberi taufik. Itu adab. Makna utama yang itu. Daripada kita buat ibadat banyak-banyak, kita pun kata, oh saya banyak baca Quran. Maknanya dia tidak mengutamakan adab. Maka keadaan yang kedua, hendaklah dia mengutamakan adab. Maknanya adab, maknanya mengutamakan adab, ketika melakukan ketaatan. Jadi yang kedua, mengutamakan adab ketika ketaatan. Jadi kalau orang buat ibadat banyak tak jaga adab, salah juga dia. Maka keadaan orang yang melakukan taat itu, yang kedua, mengutamakan adab. Yang ketiga, maknanya hendaklah dinisbahkan ketaatan itu daripada Allah kepada Allah. Dinisbahkan ketaatan itu kepada Allah, dan maksiat itu disandarkan kepada dirinya. Itu keadaan dia. Bila mana saja buat taat kepada Allah, bila mana saja buat maksiat kepada kita, kitalah yang jahat, kitalah yang jahil. Maknanya jangan salahkan Allah. Allah tak khabar, tak beri ilmu pada kita. Mana boleh begitu maknanya. Sedangkan kita yang tidak belajar, maknanya. Baik. Dan dikatakan lagi, apabila saja seseorang itu melakukan maksiat. Ingat, bila mana saja seseorang itu melakukan maksiat, maka maksiat dia pun berkata, Rabbi zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman diri aku. Maka ketika itu Allah mengatakan, wahai hambaku, aku memaafkan akan kamu kerana engkau menyedari akan kelemahan dirimu. Maka sesiapa yang mengaku kesalahan dia dalam melakukan maksiat, Allah akan mengampunkan dosa dia. Dia mengatakan, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku buat dosa, ya Allah, ampunlah dosa aku. Maknanya, maka Allah mengatakan kepadanya, engkau ini hamba-Ku yang lemah. Maknanya, dan engkau kembali kepada aku, maka aku mengampunkan akan dosamu. Maka kata ulama, antara jalan kita nak diampunkan dosa oleh Allah adalah kita mengaku akan kelemahan kita, dosa kita, sebelum kita menjalani proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sahaja dia buat maksiat, dia kembali kepada Allah, Allah kasih kepada dia. Tetapi apabila dia buat dosa, dia buat maksiat, lalulah dia sandarkan memandang kepada Allah, dan dia berkata, ini takdirmu ya Allah, engkaulah yang mentakdirkan aku buat maksiat. Maka Allah marah kepada dia.
Allah murka kepada dia. Lalulah Allah mengatakan, engkaulah yang melakukan kejahatan. Engkaulah yang melakukan kejahatan. Engkaulah yang jahil. Maka Allah marah murka kepada dia bila mana seseorang itu menyandarkan kepada Allah di atas dosa maksiat dan seumpamanya. Maka di sini mengajar kepada kita bahawa apabila seseorang hamba itu melakukan amal ketaatan, mestilah tertanam di dalam hatinya itu sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri dan merasa kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sahaja seseorang itu, bila mana sahaja dia ini melakukan kemaksiatan, hendaklah dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala dan hendaklah dia terus berdoa kepada Allah. Ulama mendatangkan doa. Dia kata, wahai Tuhanku, engkau telah kurniakan ke atas aku sehingga aku melakukan ketaatan kepadamu. Ketaatan kepadamu. Dan engkaulah juga telah mensifatkan daku dengan sifat-sifat yang terpuji. Padahal aku tidak mampu buat taat dan aku bukanlah yang layak mendapat sifat yang terpuji itu. Dan di samping itu, engkau telah menjanjikan pahala yang besar dan selamat daripada azab. Maka engkau terimalah amal aku. Walaupun Allah janji dah, tengok adab. Walaupun Allah Ta'ala janji, ya Allah, engkau janjikan pahala besar, engkau janjikan syurga. Dia tak kata masukkan aku dalam syurga, kurniakan aku pahala banyak. Tapi dia kata, engkau terimalah amal aku. Engkau terimalah amal aku. Dan engkau perkenankanlah apa yang engkau janjikan tadi. Mana aku serahkan padamu tentang mu nak beri pahala, tentang mu nak beri syurga, tentang mu nak beri apa dia ni, nikmat-nikmat, aku serah padamu. Tapi yang diminta, engkau terimalah amal aku. Ini maknanya permohonan hamba Allah yang soleh, yang sedar. Sebab tu, yang sedar. Walaupun ada setengah dia minta, kan kita diperintahkan minta doa, minta syurga, jauhkan neraka, kita minta. Tetapi permintaan kita ini nak syurga dalam keadaan kita merasa kita tak layak syurga. Permintaan kita minta jauh daripada neraka, kita merasakan bahawa kita ni perlu minta jauh neraka sebab kita memang tak tahan api neraka. Tapi kita merasakan bahawa kalau surga dan neraka kita ni macam layak masuk neraka, maka kita mohon minta Allah Ta'ala tu. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala azab. Namun, sebagai hamba, kita mohon kepada Allah agar Allah menerima akan amal ibadat kita. Kalau hari-hari dia buat dosa, lepas tu dia bertaubat. Selalu. Lepas tu dia buat dosa lagi. Macam mana ni Ustaz? Dia begini, apabila seorang itu melakukan dosa, dia bertaubat, maka taubatnya diterima apabila cukup syaratnya. Namun apabila dia jatuh buat dosa pula, maka yang sudah diterima tidaklah dinaikkan lagi. Maknanya dosa dia itu setiap kali dia bertaubat, maka dia ini maknanya akan diterima taubat dia bila menepati syarat. Maka tidakkah kita dengar firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala kasih kepada tawabin. Apa makna tawabin? Orang yang sentiasa bertaubat. Contoh ginilah, dia ni dulu pernah berzina. Kemudian dia bertaubat. Bila dia bertaubat, dia pula minum arak. Maka dia bertaubat minum arak. Ketika mana dia berzina, dia bertaubat, dosa zina sudah hapus. Dia bertaubat pula pada dosa arak. Maka dosa arak pula akan terhapus kalau dia bertaubat. Dah kalau dia buat taubat, sampai begitulah dia taubat. Allah terima bila menepati syariat. Bila menepati syarat.
menepati syarat. Begitu, ya begitu. Ada hadis. Begitu Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikat tu, wahai malaikatku, hamba-ku ini dia buat dosa, dia tahu dia ada Allah yang Maha Pengampun. Lalu dia bertaubat, aku terima akan taubatnya. Kalau begitulah keadaan dia, begitulah Allah Ta'ala terima taubatnya. Walau 20 kali taubat, 20 kali buat maksiat, 20 kali taubat, 20 kali Allah Ta'ala terima. Contoh. Bila perbuatan disandar pada diri semata-mata, jatuh syirik ke tidak? Okey, baik. Kalau dia bersandarkan kepada dirinya bahawa dia sudah beramal, dia pada tu, adakah dia jatuh syirik ataupun tidak jatuh syirik? Baik. Bagi orang-orang awam yang seumpama kita, yang kita duduk dalam jahil ini, dia jatuh dalam fasik saja. Orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa maknanya. Jadi tak jatuh syirik seperti kufur, tidak. Tapi kalau orang dibahas penyakit dosa kecil ke dosa besar, bersandar kepada diri ni jatuh dosa besar. Maknanya sandar kepada diri je ni. Maka kita dah baca kemarin dosa yang tidak ada dikiaskan dosa. Sebab itu kena belajar. Dan kalau tak nak baca kitab hikam, susah kau kita. Maknanya jadi dah keadaan macam itu, bersandarkan kepada diri ini, seandainya dia benar-benar berpegang, sudah diberi ilmu, sudah ketahui dia berpegang. Allah Ta'ala ni taduk, dia kata dia yang sebenar. Maka dia sandar betul-betul begitu, memang jatuh syirik. Tapi kalau atas kejahilan dia, masa tu dia lupa Allah, dewasa dia bijak, dewasa dia gagah, dewasa dia alim, masa tu dia jatuh dalam dosa. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa la nihayata. Sudah masuk matan baru dah. Sudah masuk matan baru pula mengenai apa yang kita baca ni. Jadi dikatakan bahawa taat ke amal soleh yang kita lakukan, kita kena menyedari bahawa kita hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Dan ketaatan yang kita buat itu adalah pertolongan Allah. Dan kita mempunyai banyak sifat-sifat yang cela, kesalahan-kesalahan. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena menyedari bahawa kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kita ini sentiasa menyedari bahawa amal ibadat yang Allah Ta'ala nisbahkan kepada kita itu hakikatnya kembali kepada Allah. Yang penting kita jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi soalan? Panjang soalan diri. Jadi dikatakan bahawa satu lagi soalan kita baca. Adab kita tak kala ditimpa satu ujian, tak boleh menyandarkan perbuatan buruk pada Allah. Mulut cakap, aku reda, tapi dalam masa yang sama, seringkali perasaan sedih serta buruk sangka pada Allah di dalam hati. Datang, namun tidak terkeluar pada mulut. Tapi bila dah okey, terbit perasaan dosa pada Allah kerana buruk sangka. Okey, baik. Apabila sahaja kita ditimpa satu musibah, satu ujian, memang lidah kita tidak boleh menyatakan buruk pada Allah. Bukan saja lidah, bahkan hati. Hati juga kita kena reda. Sekadar sedih itu tidak mengapa. Itu adat manusia. Ditimpa musibah sedih. Ditimpa musibah sedih. Tetapi hati sedikit pun tidak boleh bersangka buruk dengan Allah. Seandainya hati dia memang bersangka buruk, kenapalah Allah Ta'ala timpa pada saya begini, sedangkan saya perlukan begini-begini, maka dia bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa bila sudah okey, dia pun rasa bersalah. Maka orang yang macam ini, kata ulama, kena taubat juga. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adakah dia dikira benar-benar rada? Tidak sempurna radanya bila mana ada sangka buruk dengan Allah. Baik, jadi sambung sedikit apa yang dikatakan oleh Sahal Ibnu Abdullah Tusturi. Apa kata Sahal Ibnu Abdullah? Ini kesimpulan daripada apa yang kita baca malam ini.
Apabila seseorang hamba Allah mengamalkan kebaikan, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, dengan kurniamu aku telah mendapat amal dan juga dengan inayahmu, maka orang ini dikira orang yang telah bersyukur dengan Allah. Sesiapa yang berkata, ya Allah, aku beramal ini dengan kurniaan kamu, aku beramal ini dengan pertolongan kamu, kata Sahal ibn Abdullah, orang ini dikira orang. Dan apabila sang hamba itu melakukan kesalahan, lalu dia kata, ya Allah, Engkau telah mentakdirkan aku, Engkau telah menghendaki aku, dan Engkau telah memutuskan aku buat perkara ini. Tapi Allah mengatakan, akulah yang telah mentakdirkan kamu, dan akulah yang memaafkan akan kesalahan kamu. Begitulah Sahal ibn Abdullah menggambarkan akhlak dan adab kita dengan Allah. Jadi di sini kita dapat belajar bagaimana adab kita dengan Allah. Segala kebaikan sandar pada Allah, segala kejahatan, kelalaian sandar kepada diri kita sendiri. Dalam waktu yang sama mesti redha dengan ketetapan Allah. Dalam waktu yang sama mestilah kita dalam keadaan jaga jangan buruk sangka dengan Allah. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Di setiap pengajian kita dibaiki amal ibadat kita. Ada orang tanya bagaimana nak menghadapi perjalanan akhir zaman. Buat masa ini, bacalah roti haddad ataupun ratibul atas ataupun banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga jemaah sekalian mendapat rahmat Allah, mendapat perlindungan Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan, yang sempit diluaskan akan rezeki, dan moga-moga Allah jaga iman kita. Supaya kita semua wafat dalam keadaan beriman, mendapat husnul khatimah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Sesiapa yang tidak dapat memahami mungkin adalah disebabkan kelemahan orang yang menyampaikannya, maka pergilah belajar, bertanyalah orang yang lebih alim, lebih soleh, agar kita mendapat manfaat. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.